Parti lain saya tak tahu. Saya tahu tak buat. Hanya UMNO yang buat sedemikian. Maka adakah kira lompat parti? Yang tu kena bawa ke mahkamah lah. Tetapi kaedah yang betul untuk menjatuhkan kerajaan adalah kaedah ini. Iaitu undi percaya atau tidak percaya di dalam parlimen. Kan? Sebagaimana kata Hasan Karim, biar Dewan Rakyat putuskan jika Anwar sudah hilang majoriti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim berkata, sokongan terhadap seorang Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di Parlimen dan bukan berdasarkan SD. Kenyataan ini dikeluarkan susulan seorang penulis blog yang melarikan diri dalam buangan Raja Petra mendakwa pembangkang telah memperoleh 120 SD. Sama juga dengan Ashraf Wajidi mengatakan hanya undi tak percaya peluang PN jatuhkan kerajaan, kata UMNO. UMNO berpendapat ada 3 faktor menjadikan cubaan pembangkang menjatuhkan kerajaan. Menurut Setiausaha Agong Ashraf Wajidi, dakwaan itu dibuat di luar pihak kerajaan tidak lebih daripada sekadar mainan persepsi untuk mengelirukan lawan. Pertama, katanya sudah berkali-kali menitahkan bahawa dia tidak akan layan SD untuk tukar kerajaan. Kedua, pembangkang hanya tinggal 69 orang, perlu 43 lagi untuk cukupkan 112 orang minimum. Gabungan GPS dan ahli parlimen bukan Islam sudah menyatakan dengan tegas tidak akan menyokong PN kerana di dalamnya ada parti ekstrim PAS. GPS mampus diletakkan sokong PN, tuan-tuan. Okey. GPS ni GPS mampus dia takkan sokong PN. Kerana apa? Dia ada PAS dalam tu. Dia macam ni, ada orang tanya saya, bagi GPS, PAS dengan DAP tu, yang mana lebih teroris pada pandangan GPS? Okey, ini saya nak cerita, pada pandangan orang GPS, PAS tu lagi teruk daripada DAP. Kalau orang Melayu di Semenanjung nampak DAP tu teruk, bagi orang Sarawak, PAS tu lagi teruk daripada DAP. DAP tu bagi GPS teruk dah. Lawan kan, of course. Dekat sinilah DAP. Tapi PAS tu bawah ni. Punyalah benci. Okey, tapi timbul persoalan, kenapa masa PN hari tu GPS nak bergabung? Tuan-tuan kena ingat, yang bergabung pada waktu itu, yang ikut GPS ikut adalah UMNO. Dia bukan ikut PAS. Nah, bayangkan kalau kerajaan ini adalah kerajaan baru, adalah PAS. Adalah bersatu. Kemudian ada GPS. PAS punya kerusi lagi banyak daripada GPS. Agak-agak, kalau kata Abang Joe semalam saya mainkan video dia, kami 23. Kalau kami, tiba-tiba saya tengok nama saya jadi Perdana Menteri, padahal dia bukan ahli parlimen pun. Kan? Dia bukan ahli parlimen macam mana dia jadi Perdana Menteri. Katalah saya jadi Perdana Menteri, kami 23. Kalau kami 23, dia kata apa? Kena encang lah kami orang. Tuan-tuan faham kena encang? Kena encang tu maksudnya kena lunyai lah dia orang. Yelah dia 23 je, PN ada 60 lebih sekusi. Mampuslah dia. Kami bukan paloi, dia kata kami bukan bodoh. Bukannya macam tak orang bodoh tanya dah. Aku ke Sarawak tu hanya main. Tak, poinnya adalah tak boleh. So the only way sekarang ni adalah bawa undi percaya atau undi tak percaya. Okey, dia kata kami pembangkang mana boleh buat undi tak percaya. Susah dia kata. Kenapa nak bawa susah ni? Susah nak bawa. Kenapa susah? Kan kamu kata ada geng UMNO di dalam itu. So kalau geng UMNO ada dalam itu, maka geng UMNO tu boleh buat usul. Sebab dia adalah MP kerajaan. So, bila dia buat usul, macam yang berlaku di Perak. Ingat tak yang berlaku di Perak? MP UMNO yang buat usul kepada Peja. Sehingga jatuhnya beliau sebagai Menteri Besar. Tuan-tuan ingat So, biar MP UMNO yang kata menyokong kamu tu, bawa usul. Kenapa tak berani? Atau sebenarnya tak wujud. Ismail Sabri dah nafi. Timbalan Menteri pun dah nafi. Ramai daripada konon yang menyokong. Kecuali Syamuddin je, Tun Sen On je yang tak bunyi sekarang ni. Tapi lain semua dah nafi, tuan-tuan. Lain semua dah nafi. Okay? So, saya dah ajar dah formula. Macam mana nak jatuhkan kerajaan ni? So, terpulanglah kepada tuan-tuan. Walaun ambil video saya ni, pergi hantar pada bos-bos kalian. Ikutlah apa yang saya cakap. Okay, habis kat situ. Now, konflik berlaku di Sabah baru-baru ini, tuan-tuan. Sehingga Zahid kena pergi ke Sabah untuk bertanya dan menenangkan keadaan. Isu dia macam ni. UMNO Sabah sekarang ni adalah pembangkang. Mereka dikatakan nak berbincang dengan warisan untuk membentuk gabungan. PRN Sabah yang dijangka berlaku pada tahun ini. So, akhirnya Zahid pergi ke Sabah untuk meleraikan perkara ini. Keputusan rakan kerjasama BN di Sabah dibuat lepas bubar DUN Zahid. Timbalan Perdana Menteri
Zaid Hamidi menjelaskan rakan kerjasama BN dan UMNO bagi pilihan raya negeri Sabah akan ditentukan setelah bubar DUN Sabah nanti. Bercakap kepada pemberita sidang media, Zahid berkata BN bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja dan mana-mana parti. Kita punya pendirian politik ini pragmatik dan jalinan kerjasama boleh dilakukan dengan mana-mana parti politik. Yang penting, kerajaan ditubuhkan mendapat dukungan majoriti. Di Sabah, keunikan dia sekarang ini bila UMNO memilih untuk menjadi pembangkang. Okay? Bersama dengan warisan daripada bersama dengan GRS. So mereka tak nak bergabung dengan GRS, mereka tak nak bergabung dengan HGG. They prefer untuk nak memastikan bahawa dalam keadaan yang sekarang ini, dalam keadaan yang pilihan raya yang akan berlaku ini, UMNO berkemungkinan mungkin akan bergabung dengan warisan. Cuma bila Zahid pergi ke Sabah, tugas utama dan tujuan utama sebenarnya jangan buat keputusan dulu itu. Kalau faham signal yang dihantar tadi, beliau berkata tunggu sehingga selepas bubar baru kita bincang. Sebab dia tak nak nanti ada pertikaian dan perbalahan. Di peringkat federal kita kerjasama, tapi di peringkat negeri kita gaduh. Itu jadi satu masalah besar kepada Sabah. Okay? Alright. Habis kat situ. Timbul satu persoalan tuan-tuan. Kenapa SPRM siasat daim saja dalam kertas Pandora? Sekumpulan aktivis pro-PN menggesa SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan dalam kertas Pandora sebagai pemilik pelbagai amanah atau syarikat luar pesisiran. Timbalan Pengurusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih, Syarul Emma yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga berkata, persoalan mengenai pendakwaan terpilih timbul susulan siasatan SPRM terbaru membabitkan bekas Perdana Menteri. Persoalannya, mengapa siasat daim saja memandangkan diketahui umum bahawa Perdana Menteri menganggap Tun Daim sebagai musuh politiknya. Ini menimbul persoalan kebebasan serta integriti. Oleh demikian kami menggesa demi keadilan, kami menggesa pihak SPRM untuk turut membuka siasatan terhadap individu yang disenaraikan. Saya jawablah bagi pihak SPRM. Okay. Siasatan terhadap kertas Pandora ini bukan baru berlaku semalam. Okay. Siasatan kertas Pandora ini berlaku sejak kertas Pandora itu tersebar. Saya tak ingat bila, I think 2022 kot lebih kurang. Ke awal lagi. Ke lewat lagi. Saya tak ingat lah. Tapi sejak dia tersebar. Setelah siasatan demi siasatan dijalankan, mereka mendapati yang benar-benar ada kes ada seorang. Iaitu Daim. Faham maksud saya? Now, kertas Pandora adalah data maklumat yang bercampur. It involve jutaan data dan melibatkan banyak parti, termasuk di dalam Malaysia. Tetapi persoalan utama, adakah data itu betul? Kerana Pandora Papers adalah hearsay. Dia dokumen yang dikompilkan, disebarkan, tapi tak tahu siapa yang menyebarkan dokumen tersebut. Siapa yang kompilkan? Daripada mana sumber-sumber dokumen tersebut? Kita tak tahu. Dia kata individu sekian ada syarikat offshore, ada bank offshore, ada sekian-sekian. Contoh kita kata ada ahli PKR. Kalau tak silap saya William Leong. Ada nama dia dalam tu. Dan William Leong sendiri kata betul. Saya ada account bank offshore. Saya ada. Now, ada account bank offshore belum bermakna itu satu kesalahan. Okey? Sesiapa pun boleh ada account bank offshore. Saya nak ada pun boleh. Tak ada masalah. Isu dia, adakah account bank offshore itu digunakan untuk tujuan illegal activities? Itu persoalan. So, sepanjang tempoh setahun lebih ini, siasatan dilakukan. Setelah siasatan dilakukan, akhirnya mereka jumpa trail terhadap Daim. Yang lain berkemungkinan, mungkin, later akan didakwa mungkin, atau SPRM mengatakan tak ada basis untuk nak didakwa. Hanya kerana ada akaun pesisiran, tak boleh nak dakwa. Nak dakwa apa? Macam tuan-tuan lah. Oh, hanya kerana ada akaun bank, maka tuan-tuan didakwa AMLA. Masalahnya, saya ada akaun bank. So, apa isu dia? Adakah benar AMLA itu berlaku dalam akaun bank saya? Kalau bukan, then tak boleh nak dakwa lah. Jadi, itu menjawab persoalan lah. Bukan kita kata pendakwaan terpilih. Dah kebetulan dia memang ada dekat situ yang sewaktu dengannya lah. Yang melibatkan kes-kes. Dan juga bila dia diminta oleh SPRM untuk declare harta beliau, beliau memilih untuk tidak berbuat demikian. Itu yang berlaku. Baik. Habis cerita. Papa Gomo didakwa di Mahkamah Session esok. Hari inilah.
Berlaku kontroversi, Papa Gomo atau Azri akan didakwa di mahkamah esok atas kenyataan khianat terhadap kerajaan. Dia dihadapkan di mahkamah session cyber jam 9 pagi esok. So ini adalah setelah disesat okey, dia dah didakwa, dia bawa akta hasutan, so dia buat kenyataan. Dia kata, pertuduhan saya keluarkan kenyataan kerajaan ini pro-Palestin bermotifkan politik, Papa Gomo. Bekas EXO pemuda Wan Muhammad Azri Idris dikenali sebagai Papa Gomo menyifatkan pertuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut iaitu kerajaan pro-Israel dan Barat sebagai bermotif politik, beliau berkata. Okay. Saya komen. Apa menyebabkan beliau didakwa, tuan-tuan? Apa menyebabkan Papa Gomo ni didakwa? Dia buat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan pro-Israel, kerajaan pro-Yahudi. Pro-Zionis dia kata. Okey, dia kata demikian. So dia tuduh kerajaan ini sebagai demikian. Maka di situ dia telah dituduh di bawah akta hasutan kerana mengatakan kerajaan di bawah Yang di-Pertuan Agong ini sebagai kerajaan yang pro kepada pengganas. Okey? Right. Dia bagi hujah. Dia mengatakan kerana kerajaan gagal untuk mengecam apa yang berlaku di Gaza. Tuan-tuan, ini adalah kenyataan teks penuh ucapan Perdana Menteri. Teks penuh ucapan Perdana Menteri. Tajuk dia pun usul oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengikut Peraturan Mesyuarat 73. Usul dia kata benda ni tak dibawa di Dewan mengecam serangan rejim Zionis Israel ke atas wilayah Gaza. Okay, ini teks dia panjang lah, saya takkan baca. Tetapi ini adalah usul oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai Gaza. Okey. Yang ini adalah tahun 2009. Baik. Tetapi bila masuk dalam Dewan Negara. Sorry, saya silap baca tadi. Itu teks penuh 2009. Minta maaf Dewan Negara lulus usul bantah kutuk kekejaman Israel terhadap Palestin. Yang ni betul. Yang ni 2023. Yang tadi 2009. Yang ni 2009 punya serangan ni. Minta maaf. Perdana Menteri waktu ini adalah Najib. Pada waktu ini, ini dia tuan-tuan. Dewan Negara lulus usul bantah kutuk kekejaman Israel terhadap Palestin. Kalau Dewan Negara termasuklah Dewan Rakyat. Sekali lah tu. Takkan pula satu usul, satu tak usul. So, dan Perdana Menteri sendiri telah mengemukakan ucapan bertalu-talu, bukan setakat di dalam parlimen, tetapi juga di pentas antarabangsa. Di pentas antarabangsa untuk menggesa supaya orang kata apa? Mengutuk kekejaman yang berlaku di Israel. Tuan-tuan tengok sendiri pada 21 November 2023. Apa ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden? Ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden. Tidak ada Perdana Menteri lain lah saya rasa seberani ini mengemukakan Anwar kutuk Israel depan-depan Joe Biden. Tuan-tuan, Joe Biden tu siapa? Bukan Joe Biden. Joe Biden ni adalah Presiden Amerika Syarikat yang sekarang ini yang dok backup Israel ni. Depan-depan dia kutuk, tuan-tuan. Apa sebenarnya yang dikatakan sebagai pro-Israel? Apa yang dikatakan sebagai pro-Israel? Kan? Apa yang dikatakan sebagai pro-Israel? Kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan. Dia golongan macam ni, bagi macam walaon-walaon yang tak membaca. Walaon-walaon yang tak baca, dia bolehlah cerita kan. Dia bolehlah cerita, dia kata betul, tak ada benda ni, tak ada ucapan kutukan dan sebagainya. Tak ada. Bagi yang membaca, kita nampak. Kita tahu. Kita faham. Kita sedar apa yang berlaku. Kita sedar apa yang berlaku. Ini saya saja mainkan video ini, tuan-tuan, untuk menjadi tatapan kita bersama.
for them, the question you think. But some remain neutral. Primary 바로 들을 수 or the 없지. Palestinians, particularly the Gaza, 헐. they are only a question. 무슨 어떻게 돼? I've known because that person, it's all justice and human rights. And I've said 이제 to last night, 출근하고 별도의 쪽에서 I, 해준다고 you know, 청을 듣거든요. Saya kan sebentar katakan kepada anda malam tadi. Saya ingat I saya make sebagai example di luar negara sana, sebagai pengungsi, funding your finding penemuan when anda my person terhadap penganiayaan saya dan kecaman terhadap masa saya di penjara purely based adalah on berdasarkan proof of justice. prinsip keadilan dan hak asasi That's manusia. all that we are. Itu saja yang kami lakukan. Stop this Hentikan atrocity. kekejaman ini. Hentikan pembunuhan wanita dan Now, now. every Now. Tuan-tuan, now. Siapa yang cakap macam tu? Ni ke kerajaan yang kamu tuduh sebagai pro-Zionis, pro-Israel? Itu media dunia cover, tuan-tuan. Bukan setakat di Malaysia keluar berita ucapan tu, seluruh dunia keluar berita itu di hadapan Joe Biden. Joe Biden tu depan dia. Bukan macam korang, Joe Biden. Jadi, wajar ke tidak dia didakwa? Bagi saya wajar. Sepatutnya. Okey. Baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan kita harap ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Malam esok, saya akan terus terbang pergi ke Seksyen 15 Shah Alam untuk apa orang kata, wacana langkah Dubai adakah benar atau palsu. Di Seksyen 15 Karangkraf Shah Alam, tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir sebelum 8.30 lah untuk masuk studio. Percuma saja, tak perlu bayar apa-apa. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.